Buletin Didik 13 Mac bersama saya Nohalifah Gani. Keberanian murid tahun 6 menyertai Expo Reka Cipta Universiti Malaysia Perlis UNIMAP E-Reka 2023 berjaya meletakkan dirinya sebaris dengan barisan penyelidik dari seluruh Malaysia selepas diberikan pengiktirafan berganda melalui ciptaan harum manis gummy candy A Good Source of Fibre. Inovasi berasaskan produk ikonik negeri Perlis itu memikat juri hingga dianugerahkan pingat emas dan Young Inventor Award. Zara Aisyah Fatinul Syahir dari Sekolah Kebangsaan Seri Indra di Kangar merupakan ketua kumpulan yang melaksanakan inovasi terbabit bersama Nur Sofia Muhammad Faiz dan Wan Nur Idina Bratisha Muhammad Azli. Di bawah bimbingan pensyarah UNIMAP, Dr. Nur Shazliana Aizli, mereka menghasilkan gummy candy daripada lambakan mangga harum manis yang menjadi subgrade akibat kerosakan. Rasanya sedap seperti mangga harum manis dan mengandungi vitamin C serta serat yang tinggi yang sesuai bagi pelajar sekolah. Setakat ini, ia menjadi produk inovasi pertama yang menggunakan mangga harum manis sebenar. Saya tak sangka yang saya boleh menang sebab kan saya sekolah rendah dan melawan budak-budak universiti college yang besar dari saya. Ya. E-Reka 2023 menerima 344 penyertaan produk penyelidikan sekaligus merekodkan penyertaan tertinggi sepanjang penganjurannya. Selain UNIMAP, E-Reka 2023 disertai pelbagai universiti seluruh negara, Institut Latihan Perindustrian ILP, Kolej Vocational dan beberapa buah sekolah. 6 kategori yang dipertandingkan antaranya teknologi kimia, teknologi makanan dan teknologi pertanian, permesenan dan peralatan serta pendigitalan teknologi, kejuruteraan dan internet kebendaan IoT. UNIMAP kita bersama-sama dengan Jabatan Pendidikan mempromosikan program STEM. Jadi ini jugalah hasrat kita nak menggalakkan pelajar-pelajar sekolah menyertai bidang sains, engineering, teknologi dan sebagainya. Tahun ini kita menerima daripada beberapa buah sekolah di sekitar negeri Perlis, seperti sekolah Kebangsaan Seri Indra, sekolah kebangsaan Sena, dan insyaAllah tahun hadapan kita akan invite lagi sekolah-sekolah yang berdekatan. Beliau berkata demikian pada majlis penutup program E-Reka 2023 di Dewan Ilmu Kampus Alam UNIMAP Pauh Putra. Program E-Reka yang berlangsung selama 3 hari disertai secara fizikal dan hybrid. Daripada 344 penyertaan, 44 daripadanya menerima anugerah emas, 39 perak dan 8 gangsa. Manakala anugerah Best of the Best Award diberikan kepada inovasi penganalisa sukan secara langsung iaitu SportViz 360. Ibu bapa harus memupuk minat anak-anak untuk meminati bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM agar mereka mampu menempuh cabaran di masa akan datang. Penguasaan bidang STEM akan membolehkan Malaysia mampu bersaing dengan negara maju lain. Kita bekerjasama dengan beberapa pihak memastikan anak-anak kita akan berminat dalam bidang sains, teknologi, engineering dan matematik. Sebab tu salah satu tumpuan kalau kita nak menjadikan negara kita menjadi sebuah negara yang mampu bersaing dan melonjak kepada tahap yang lebih baik lagi, kita perlu menguasai bidang STEM ini. Beliau yang juga ahli Parlimen Petra Jaya berkata pusat khidmat Parlimen itu menubuhkan Biro Pendidikan yang memberikan sokongan dalam sektor pendidikan termasuk bidang STEM. Sokongan terbabit bukan sahaja dapat membantu melahirkan golongan muda yang berpendidikan, malah mempunyai kebolehpasaran kerja yang tinggi. Sementara itu, 60 pelajar dan 20 guru dari Kolej Vocational Keningau Sabah berpeluang menyertai kelas dalam talian oleh pakar bidang teknikal dan vocational TVET Jerman Ansgar Schäfer. Schäfer, pakar yang berpengalaman mengetuai program TVET di Eropah dan Asia, memperkenalkan beberapa perisian dan kepintaran buatan yang mampu membantu para pelajar dalam pembelajaran mereka dan kehidupan seharian.
Pakar yang kini bertugas di Pusat Simeo di Bangkok menjelaskan perubahan pasaran kerja akibat revolusi teknologi dan ini merangkumi pekerjaan yang baru diwujudkan. Melalui perkongsian itu, Sheffer menekankan penggunaan perisian dan kepintaran buatan membantu graduan kekal relevan dalam industri pekerjaan. Menurut Sheffer, fungsi alat digital kepada 4 aspek iaitu pengetahuan, komunikasi dan kerjasama, produktiviti dan kecekapan. Sepanjang kelas itu, peserta turut diberi peluang mencuba beberapa perisian kepintaran buatan iaitu ChatGPT, Killbot dan Zenkit Base. Pengarah KV Keningau, Christine Stainless Kinsik menyambut baik usaha terbabit dan berkata ia adalah satu daripada usaha yang wajar diteruskan untuk memastikan para pelajar dan guru sentiasa mengikut trend terkini selaras dengan peredaran zaman. Kerajaan Negeri Perak telah mengagihkan lebih RM1 juta kepada 59 ahli Dewan Undangan Negeri bagi program Back to School. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Belia Sukan, Pengajian Tinggi dan Pendidikan Negeri Khairuddin Abu Hanifah, wang tersebut telah pun diagihkan bermula awal Februari lalu kepada pusat khidmat DUN masing-masing. Setiap kawasan Dewan Undangan Negeri telah diperuntukkan sebanyak RM24,000 yang akan membabitkan seramai 160 orang pelajar bagi setiap DUN. Termasuk adun-adun pada pembangkang sebanyak RM24,000 bagi program Back to School Kerajaan Negeri Perak. Bermakna RM150 seorang bagi 160 orang pelajar. Bermakna pihak pusat khidmat adun masing-masing bolehlah mengenal pasti anak-anak ataupun pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan untuk dibantu. Beliau turut menyarankan agar semua ahli Dewan Undangan Negeri untuk berbincang dengan pihak sekolah dan juga ketua kampung dalam mengenal pasti mereka yang benar-benar layak untuk menerima bantuan tersebut. Jelasnya, Kerajaan Negeri berharap program Back to School yang dicetuskan oleh Menteri Besar Perak ini akan membantu keluarga tidak berkemampuan membeli kelengkapan sekolah anak-anak mereka. Sesi persekolahan 2023-2024 bagi Negeri Perak akan bermula pada 20 Mac ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT sedang melakukan pindaan terhadap Seksyen 15 Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 bagi memperkasakan gerakan mahasiswa di negara ini. Dewan Rakyat dimaklumkan pindaan itu bakal memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk berpolitik termasuk menjadi ahli serta calon kepada mana-mana parti politik. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Yusof Afdal berkata pindaan itu juga membolehkan mahasiswa diberi tanggungjawab penuh berhubung kait gerakan mahasiswa di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS selain urusan kewangan. Pada masa sama, KPT juga sedang membentuk satu jawatan kuasa khas yang akan bertanggungjawab membuat semakan dan kajian secara mendalam ke atas dasar pendidikan tinggi nasional. Matlamat dan mandat utama jawatan kuasa ini adalah untuk melihat kekurangan, kelemahan, malah kekuatan dasar-dasar sedia ada dan seterusnya memberikan saranan serta pandangan mereka. Dasar-dasar yang dilihat sudah tidak relevan akan dihentikan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Raup Chow Yu Hee di Dewan Rakyat berkenaan autonomi kepada mahasiswa. Menurut Datuk Muhammad, keahlian jawatan kuasa akan melibatkan tokoh dalam pendidikan tinggi serta tokoh terkemuka industri yang boleh menyumbang idea serta buah fikiran yang bernas secara holistik bagi meningkatkan kualiti dan prestasi penyampaian pendidikan tinggi. Kira-kira 3,000 belia termasuk mereka yang sudah berkeluarga sekitar PPR Sri Pantai Kuala Lumpur menerima manfaat menerusi Karnival Genius Remaja 2023. Karnival berlangsung selama 3 hari sejak Jumaat lalu di pekarangan Blok 100 PPR Sri Pantai. Ia merupakan satu program anjuran Pusat Pemerkasaan Remaja UKM dengan kerjasama Persatuan Penduduk PPR Sri Pantai. Pengurus Pusat Komuniti Genius Remaja PPR Sri Pantai Norhana Sofia Jamal berkata sebanyak 18 kaunter pameran dibuka serta pelbagai aktiviti dilaksanakan. Antaranya pertandingan make-up, karaoke, menghias cupcake menggunakan fondant, pertandingan pemanis mulut, Mobile Legend e-sport dan lain-lain.
Ia juga bertujuan memberi peluang kepada penduduk PPR untuk terlibat dalam aktiviti yang dianjurkan semasa karnival berlangsung. Karnival ini diadakan untuk memberi peluang dan ruang untuk peserta jenis remaja untuk terus turut sama dalam aktiviti keusahawanan yang akan dan mempraktikkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari sewaktu di kelas kemahiran yang mereka sertai lah. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan turut memberi peluang kepada peserta terlibat dalam aktiviti jualan produk-produk keluaran Genius Remaja sekaligus menambah ilmu keusahawanan dalam diri. Program ni sepatutnya memang kita selalu buat. Diteruskan sebab apa? Kita nak bagi penduduk-penduduk ni ada orang kata program untuk santai kan, macam ni ada karaoke. Rasa best lah sebab apa? Boleh dengan kawan-kawan kan. Saya harap program ni boleh buat lagi lah. So far okey, sangat memberangsangkan bagi saya lah. Syok lah. Saya masuk pertandingan karaoke dekat sini. Sebagai bekas pelajar Genius Remaja di bawah kelas kek dan pastry, saya berharap agar program-program yang dianjurkan oleh Genius Remaja ini mendapat sambutan daripada semua penduduk di sini dalam semua kelas yang disediakan dan turut melibatkan diri dalam semua program yang disediakan sebab semua ni adalah untuk kelebihan, untuk kebaikan diri sendiri. Pengalaman selama 17 tahun sebagai tukang gunting rambut benar-benar digunakan Muhammad Idris Kasim untuk menurunkan ilmu kemahiran tata rias. Individu berjiwa besar itu mula mengorak langkah dalam dunia penulisan selepas menyedari tiada kitab rujukan mengenai ilmu menggunting rambut di Malaysia. Satu keluarga, satu penggunting rambut. Itulah ungkapan yang ditekankan Muhammad Idris Kasim atau lebih mesra disapa Pak Idris. Bila customer tanya, abang mengajar pakai buku apa? Rujukan apa? Tu yang saya bermula berfikir nak buat buku tu. Supaya senanglah kita ada kitab kan. Tak sesat lah kan. Katanya, kemahiran menggunting rambut sering dipandang enteng. Justru ia menjadi salah satu punca mengapa dia menerbitkan sebuah buku berjudul Menguasai Ilmu Asas Tukang Gunting Rambut yang pertama di Malaysia. Pak Idris mula berjinak-jinak dalam kerjaya menggunting rambut sejak tahun 1981 lagi dan membuka kedai pertamanya 17 tahun lalu. Sebelum ini, Pak Idris juga pernah memiliki 6 buah kedai. Namun kerana kekangan tenaga pekerja, dia hanya mengoperasikan sebuah kedai sahaja yang kini terletak di dalam kawasan Masjid Jamik Tanjung Malim. Dan lokasi kedainya itu menjadi pilihan kepada kebanyakan jemaah masjid berkenaan. Kebanyakan jemaah masjid kan sinilah tempat berguntingnya kan. Senang bila datang masjid, tengok kedai buka, so je. Ini patut payah. Kan kalau putus semua berdosa, semua tanggung kan. Jadi saya kata kalau boleh satu majlis satu kedai gunting, satu kampung satu kedai gunting. Kan, satu taman satu kedai gunting. Jadi mudah. Aktris kelahiran Ipoh Tan Sri Michelle Yeoh dinobat pelakon wanita terbaik anugerah Akademi Oscars 2023 dalam majlis Gilang Gemilang yang berlangsung di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Syarikat, sekaligus mencipta sejarah sebagai pelakon wanita Asia pertama meraih trofi dalam anugerah berprestij itu. And the Oscar goes to Michelle Yeoh. Lebih membanggakan, Yeoh menewaskan nama-nama besar seperti Cate Blanchett, Andrea Riseborough, Michelle Williams dan Ana de Armas. For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. Yeoh 61 tahun yang memulakan kerjaya filem di Hong Kong turut meraih trofi pelakon wanita terbaik musical komedi pada anugerah Golden Globe menerusi lakonannya dalam filem sama.
Kejayaan diraih melalui watak Evelyn Kwan dalam filem Everything Everywhere All at Once arahan Daniel Kwan dan Daniel Scheinert. Filem terbabit turut menerima beberapa pencalonan lain pada anugerah Akademi ke-95 termasuk filem terbaik. Sementara itu di Ibu Negara, ibu dan keluarga beliau antara yang paling gembira sebaik mengetahui kemenangan Tan Sri Michelle Yeoh. Mereka tidak dapat menahan air mata gembira sebaik mendengar keputusan yang disiarkan secara langsung menerusi kaca TV. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri serta Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh antara yang pertama mengucapkan tahniah kepada Ibu Tan Sri Yeoh, Janet Yeoh, 84 tahun atas kejayaan anaknya itu. Kedua-dua mereka turut hadir menyaksikan siaran langsung berkenaan. Menurut keluarga pelakon itu, mereka memang menduga yang Tan Sri Yeoh akan menerima anugerah terbabit, terutama selepas lebih 40 tahun beliau berkecimpung dalam industri perfilman. Tidak seperti kebanyakan hidupan liar lain, kuda liar di Australia agak bernasib baik. Ia kini ditawarkan kepada individu yang berminat memeliharanya sebagai sebahagian projek menghalang kemalangan jalan raya di kawasan pedalaman di Queensland. Pihak berkuasa tempatan Queensland mula menangkap sebahagian kuda liar ini selepas sebahagian daripada mereka dilanggar kereta. Mereka berharap dengan cara itu, kuda-kuda liar ini dapat ditempatkan di kawasan lebih selamat. Pada masa sama, langkah itu dapat mengelakkan pengguna jalan raya daripada turut terlibat kemalangan. It's inevitable that someone will be killed if horses are on those roads. Angka terbaru menunjukkan terdapat sekitar 3,000 ekor kuda liar di Gympie, Queensland, tempat projek ini dilaksanakan. Tambah Dr. Berman, kebiasaannya kuda-kuda liar ini mula berkeliaran apabila mereka kehabisan makanan dan kerana mahu mencari ruang baru. Bagi mengelakkan ia daripada terus membiak, 300 ekor daripada kuda-kuda liar ini perlu dipindahkan setiap tahun. Isu lain ialah apakah kawasan baharu itu nanti sesuai dengan mereka. Sambutan menggalakkan diterima pada sesi pertama penganjuran klinik asas sukan budak kampung di Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh hujung minggu lalu. Ia adalah kesinambungan kepada saingan Piala Budak Kampung yang diadakan sebelum ini. Kehadiran bekas atlet kebangsaan turut menjadi tarikan pada penganjuran klinik asas sukan terbabit. 3 jenis sukan menjadi tumpuan bagi klinik asas sukan budak kampung ini, iaitu bola sepak, bola jaring dan juga sepak takraw. Antara bekas atlet kebangsaan yang terbabit dalam sesi latihan berkenaan termasuk Hardi Jaafar, Syarif Majid dan Khalid Ali bagi sukan bola sepak, Farhan Adam sepak takraw serta Nurfira Syuhada Hasrin dari sukan bola jaring. Tujuan kita adalah kita nak mereka ini didedahkan dengan cara bermain dengan betul. Dan hari ini merupakan pilot program kita, iaitu program pertama dalam klinik. Dan sekiranya kita berjaya, kita akan jelajah ke semua daerah, membawa legenda-legenda dan pemain semasa kita untuk kita engage dengan adik-adik kita di peringkat grassroots di daerah-daerah yang lain. Pada penganjuran pertama klinik asas di Bukit Rahman Putra Sabtu dan Ahad lalu, hampir 1,000 peserta berusia antara 10 hingga 17 tahun tampil mengambil bahagian untuk kesemua 3 jenis sukan. Dan selepas Sungai Buloh, program klinik asas budak kampung akan ke Kuala Selangor yang dijadualkan berlangsung pertengahan bulan Mei nanti. Bola sepak Liga Super 3 perlawanan berlangsung semalam. Selangor FC dan Sabah FC terus memberi saingan kepada pasukan di tangga teratas Johor Darul Takzim JDT. Ketika Selangor ceria menundukkan Penang FC 2-0, Sabah terlepas peluang menyamai kutipan mata JDT apabila seri 1-1 menentang Seri Pahang FC. Pada satu lagi perlawanan, Perak FC mengalahkan Kuching FC 2-0. Penang FC yang masih ceria layak ke pusingan kedua Piala FA selepas mengejutkan Kedah FC minggu lalu menanti kunjungan Selangor FC di Stadium Bandaraya. Aksi rancak diperagakan kedua-dua pasukan sehinggalah minit ke-27. Selangor FC membuka jaringan. Ia berpunca daripada lorongan menarik pemain kebangsaan Faisal Halim yang mudah disudahkan pemain Colombia Aaron De Valle. Permainan menghiburkan terus disajikan pada babak kedua. Minit ke-87 hasil sepakan percuma, pemain pertahanan tuan rumah dari Brazil Rafael Vitor menanduk kemas untuk mengikat kedudukan 1-1.
Namun hasrat Penang meraih sekurang-kurangnya satu mata tidak kesampaian. Seminit sebelum masa sebenar tamat, Selangor menjaringkan gol kemenangan hasil rempatan seorang lagi pemain import Nur Al-Waraudeh dari Jordan. Kemenangan 2-1 membolehkan Selangor mengumpul 10 mata untuk berada di tangga ketiga, sementara Penang kekal 2 mata di kedudukan ke-11. Sementara itu, misi Sabah FC membawa pulang 3 mata berdepan Seri Pahang FC di Stadium Darul Makmur Kuantan gagal dilaksanakan. Meskipun mendahului seawal minit ke-14 menerusi tandukan Daniel Ting, pemain pinjaman JDT kelahiran England, Sabah FC yang dikendalikan Dato' Ong Kin Swee gagal memanfaatkan kelebihan itu. Sebaliknya, Pahang FC menyamakan kedudukan susulan kelegaan benteng pertahanan yang pantas dihukum penyerang import dari Liberia, kiper Sherman pada minit ke-26. Aksi agak tegang menyaksikan Kim Swee dilayangkan kad merah pada lewat babak kedua. Keputusan seri 1-1 kekal sehingga visa penamat menyaksikan Sabah kekal di tangga kedua dengan 10 mata. Seri Pahang meraih mata ke-6 untuk berada di tempat keempat. Sementara itu, selepas mengharungi 4 perlawanan, Perak FC ceria meraih kemenangan pertama. Beraksi di gelanggang sendiri di Stadium Perak Ipoh menentang Kuching FC, tuan rumah tampil lebih kemas kali ini. Bagaimanapun, Perak yang dibimbing Datuk Lim Tiong Kim ini terpaksa bekerja keras sebelum membuka jaringan 4 minit sebelum rehat. Itu pun selepas penjaga gol pelawat gagal menampan kemas rempatan yang dilakukan pemain Korea Selatan, Seo Seong-eun. Aksi babak kedua, Perak menggandakan asakan. Minit ke-58, Seong-eun sekali lagi mencuri tumpuan menerusi percubaan menarik untuk gol kedua Perak. Kemenangan ini membolehkan Perak melonjak ke tangga ke-6 mengumpul 5 mata, manakala Kuching di kedudukan ke-10 dengan 3 mata. Suasana sekitar acara Kapet Merah Anugerah Akademi ke-95 mengakhiri Buletin Didik. Saya Noel Fagani, salam hormat dan kita jumpa lagi.